Baik saudara, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara paparan hari ini, Sarawak alu-alukan kajian biodiversiti di negeri itu selain cadangan teknologi robotik dalam penjagaan kesihatan. Kita langsung bersama Buma Win. Silakan Buma. Buma? Baik, terima kasih Zahira. Sarawak mengalu-alukan saintis seluruh dunia membuat penyelidikan dan kajian mengenai kepelbagaian biodiversiti di negeri ini. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, hasil penyelidikan tersebut dapat membantu memelihara hutan hujan yang kaya dengan flora dan fauna. Menurut Dato' Patinggi Abang Johari, penyelidikan berkenaan juga perlu dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI. Beliau berucap demikian pada Majlis Makan Malam Gala Kongres Inovasi dan Teknologi Dunia WCIT serta Persidangan Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak IDEX 2023 di Kuching. Beliau turut berterima kasih kepada semua ahli lembaga WCIT dan inovator seluruh dunia yang berkumpul di Sarawak untuk bertukar pandangan, pengetahuan dan kepakaran masing-masing. Premier juga mempelawa semua pihak bergerak bersama-sama teknologi untuk kebaikan dunia dan manusia, terutamanya ketika berdepan krisis perubahan iklim. Pada majlis berkenaan turut diadakan penyampaian Sarawak Digital Economy Awards 2023. Majlis dihadiri Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yew dan Timbalan Premier Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian. Baik, sementara itu pada majlis lain, Dato' Patinggi Abang Johari mencadangkan kepada Pusat Penyakit Berjangkit Sarawak SIDC agar mempertimbangkan penggunaan teknologi robotik di dalam penjagaan kesihatan penyakit berjangkit. Ia bagi mengurangkan jangkitan dalam kalangan manusia pada masa sama memantapkan sistem penjagaan kesihatan. Beliau mengambil contoh Grace the Robot iaitu robot humanoid jururawat yang dibangunkan sebuah firma robotik berpangkalan di Hong Kong menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI. Penggunaan robot tersebut untuk menemani pesakit yang diasingkan di wad akibat jangkitan COVID-19. Tanpa menjelaskan lebih lanjut, Premier meminta para saintis mengkaji keadaan yang sesuai bagi penggunaan robot seperti itu dalam penjagaan kesihatan. Beliau berucap pada majlis menandatangani memorandum persefahaman dan memorandum perjanjian di antara SIDC dengan rakan kongsi antarabangsa iaitu Australian National Phenome Centre, Amili Singapore, Monash University Malaysia, Pacific Biosciences, Numerous AG dan Agilent Technologies Malaysia di Kuching. Mengenai kerjasama tersebut, Dato' Patinggi Abang Johari melihat ia merupakan permulaan bagi Sarawak dalam mewujudkan satu ekosistem dalam sains bioperubatan. Saudara, penubuhan Pusat Ekonomi Digital PEDI tidak sekadar membolehkan capaian internet dinikmati penduduk luar bandar, malah melatih mereka untuk celik teknologi maklumat. Kelahiran PEDI turut terbukti memberi impak penting sebagai jambatan dalam membimbing usahawan menjana pendapatan melalui platform digital. Baik, ikuti laporan yang disediakan oleh Jamal Yateh. Di Sarawak terdapat 133 buah PEDI beroperasi sepenuhnya setakat ini, manakala sebanyak 23 buah PEDI baharu sedang dalam perancangan untuk dibangunkan. PEDI Krokong merupakan antara 7 buah PEDI dalam daerah Bau yang beroperasi. Mencatat keahlian hampir 1,300 orang dalam kalangan komuniti setempat, PEDI tersebut telah menerima kunjungan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil baru-baru ini. Penubuhan PEDI terbabit menerima sambutan memberansangkan dari komuniti setempat memandangkan kawasan Krokong terletak sedikit jauh dari bandar. Terdapat 20 buah komputer tersedia untuk kegunaan pengunjung selain tablet yang boleh digunakan secara pinjaman harian. Pelbagailah aktiviti yang kami dah jalankan. Contoh sepertinya kami selalu buat aktiviti dengan pelajar, dengan usahawan, komuniti setempat. Contoh kalau macam untuk aktiviti yang kami dah buat untuk membantu usahawan-usahawan tempatan, terutama usahawan mikro untuk mengembangkan perniagaan mereka lah. Dari kita nak segi latih mereka menggunakan platform e-dagang.
Sejak ditubuhkan, PEDI itu telah berjaya menarik lebih 6,000 penyertaan dalam pelbagai program yang dijalankan serta merekodkan kehadiran hampir 10,600 pengunjung. Ternyata penubuhan PEDI melengkapi usaha kerajaan berperanan menjadi pusat sehenti yang memberi manfaat besar kepada penduduk di kawasan yang kurang mendapat liputan jalur lebar selain melahirkan usahawan mikro yang menggunakan teknologi digital. Jamaliate, Berita RTM. Baik, Jentera Pergerakan Wanita Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB sentiasa bersedia menghadapi pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Jepak yang akan diadakan pada 4 November depan. Ketua wanitanya merangkap Naib Presiden PBB Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata PBB dari kawasan Kakus, Tanjung Batu, Kemenah dan Samalaju akan membantu PBB Jepak. Kita juga jemput ketua wanita daripada komponen parti GPS kita. Dan kita gunakan semua sumber-sumber yang ada dalam kalangan wanita kita untuk membantu dalam pilihan raya kecil Jepak ini. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Tertinggi Wanita PBB peringkat negeri di Bintulu. Dalam perkembangan sama, Naib Presiden Kanan PBB Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom yakin calon gabungan Parti Sarawak GPS mampu mempertahankan kerusi tersebut. So saya tak ada melihat kemuskilan untuk kita memenangi Jepak. Cuma ini dalam demokrasi kita tidak menghalang siapa-siapa pun mau berdiri. Itulah sebab kita mau menyediakan jentera sesempurna mungkin untuk mengadakan satu pun mengambil langkah yang cukup baik untuk kita memenangi Jepak dengan bergaya. Katanya, Presiden PBB Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng telah mengenal pasti calon untuk Dun Jepak dan yakin calon itu nanti adalah anak tempatan. Beliau berkata demikian selepas mesyuarat jawatan kuasa induk konvensyen khas PBB Kawasan Utara di Bintulu. PRK Dun Jepak diadakan berikutan kematian penyandangnya Datuk Talib Zulkifli pada 15 September lalu. Seorang penunggang motosikal maut dalam kemalangan jalan raya melibatkan sebuah kenderaan pacuan 4 roda di Jalan Bintangor Sibu petang semalam. Ketua Polis Daerah Meradong, DSP Sekam Anwai memberitahu mangsa merupakan lelaki warga emas berusia 64 tahun. Kemalangan dipercayai berlaku kira-kira pukul 2.30 petang apabila pemandu kenderaan pacuan 4 roda dari arah Sibu menuju Bintangor cuba memotong sebuah kenderaan lain dan memasuki laluan bertentangan sebelum merempuh mangsa. Mangsa disahkan meninggal dunia oleh pasukan perubatan dari Hospital Serikeh. Pemandu kenderaan pacuan 4 roda pula tidak mengalami sebarang kecederaan. Kes disiasat di bawah Seksyen 41 Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Baik, saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kembali bersama Nurul untuk berita seterusnya. Silakan Nurul. Baik, terima kasih Buma.